أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat lagi kita bersama-sama hari ini, dan kita akan cuba sambung pelajaran tafsir kita tafsir tahun 6. Kita akan masuk pelajaran yang ke-6. Kita akan masuk pelajaran yang ke-6, tajuknya tafsir ayat 6 surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, menghindarkan azab neraka. Topiknya menghindarkan azab neraka. Baik, insya-Allah kita tengok sama-sama dalam muka surat ke-47 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Baik, sama-sama kita tengok makna ayat ini dalam muka surat ke-48. Erti ayat: wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu juga dan dikawal oleh malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Okey, jadi ayat ini menceritakan tentang apa dia bahan bakar dalam api neraka dan siapa yang menjaga neraka tersebut, iaitu malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah. Mereka ni keras, mereka ni kasar, mereka ni bengis, tapi mereka tidak pernah menderhakai dengan apa yang Allah telah perintahkan. Baik, sama-sama kita tengok pula muka surat ke-49. Dalam muka surat ke-49 ini menceritakan tentang latar belakang ayat. Apakah hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diperingatkan pula dalam ayat ini kepada sekalian umat Islam supaya menyelamatkan diri dan keluarga daripada bahaya azab siksa Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa. Baik, ini antara hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Baik, kandungan ayat di atas mengandungi pernyataan yang berikut. Yang pertama, tanggungjawab menyelamatkan diri dan keluarga daripada azab neraka. Ni ayat ini menyuruh kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu azab api neraka ini sangat pedih dan menyakitkan. Kalau kita dimasukkan ke dalam neraka, maka kita akan menjadi bahan bakar. Tengok yang kedua pula, bahan pembakar api neraka ialah manusia dan berhala. Ini yang nak diberitahu. Bahan bakar kayu api di neraka nanti akan digunakan. Kayu api, kita ni manusia sebagai kayu api, bahan bakar dalam neraka. Kalau atas muka bumi ini bahan bakar gas, bahan bakar arang, bahan bakar kayu, dan macam-macam lagi. Tapi di dalam neraka panasnya itu diperoleh daripada bahan bakar, iaitu manusia dan berhala, patung berhala. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, pengawal dan pengurus neraka ialah malaikat yang bersifat keras dan kasar. Malaikat yang jaga neraka ini mukanya keras, mukanya bengis, sifatnya keras dan kasar. Dia nampak aja ahli neraka, dia terus campak. Dia tak fikir apa dah. Okey,
Dia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pujuk dia macam mana pun dekat situ, nanti dia tak akan ikut apa yang kamu cakap. Dia hanya ikut pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, sifat malaikat sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan maksiat. Ini dia malaikat yang menjaga neraka. Baik, sekadar info lah. Tengok kat tepi tu ada tulis nama-nama neraka. Yang pertama neraka Hawiyah, yang kedua neraka Sa'ir, yang ketiga Jahim, yang keempat Saqar, yang kelima Hutamah, yang keenam Laza, dan yang ketujuh Jahannam. Ini adalah nama-nama neraka dalam Al-Quran. Antara info lagi, antara azab-azab seksa yang ada dalam neraka, minuman dalam neraka merupakan air panas yang menggelegak dan air nanah yang mengalir. Kalau kita minum air dekat dapur tu, air panas yang ada dekat dapur tu dah boleh buatkan tekak kita melecur, tak sampai dekat mulut lagi, kita dah rasa panas dia. Tak boleh minum. Baru rasa kat tangan dah tak boleh minum. Tapi dekat dalam neraka, kita akan dipaksa minum air yang menggelegak ini, air yang bernanah mengalir. Kita boleh tahulah macam mana panasnya air tersebut. Kalaulah matahari itu setitis daripada sebesar lubang jarum, setitis lubang jarum, api neraka tu setitisnya sebesar lubang jarum itu adalah matahari yang ada di alam semesta ini. Bagaimana pula dekat neraka nanti, yang nerakanya sangat besar. Okey, sama-samalah kita muhasabah diri kita. Kemudian kita tengok makanan daripada pokok zakum. Makanan yang ada hanyalah daripada pokok zakum, diikat dan dibelenggu dengan rantai dari api neraka. Apa dia pokok zakum ini? Pokok zakum ini adalah buah yang berduri. Kalau masuk tu memang berdarah lah, koyak habis tekak kamu. Inilah pokok zakum. Okey, baik, sama-sama kita tengok pula muka surat seterusnya. Dalam muka surat seterusnya, huraian ayat. Dalam ini menyediakan huraian ayat. Allah memerintahkan kepada setiap orang Islam supaya menyelamatkan diri mereka dan semua anggota keluarga daripada bahaya azab siksa api neraka dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan kita lagi betapa dahsyatnya azab api neraka ini kerana menjadi bahan pembakar nanti adalah manusia yang kufur akan perintah Allah dan menyekutukan dengan yang lain daripadanya. Neraka akan bertambah panas kerana batu-batu berhala yang dianggap Tuhan atau sekutu-sekutu Tuhan yang disembah dan dipuja semasa mereka hidup di dunia. Kemudian Allah menegaskan lagi bahawa neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang kasar sifat dan tabiat mereka, tidak mempunyai perasaan belas kasihan terhadap orang kafir, penghuni neraka, serta mereka itu gagah perkasa. Disebutkan bilangan mereka dalam surah Mudassir ayat ke-30, alaiha tis'ata asyara, artinya pengawal dan penjaga neraka ada 19 malaikat. Mereka juga sangat taat kepada Allah, tidak menyalahi perintahnya, melaksanakan segala tugas yang ditetapkan pada masa yang ditentukan tanpa berlengah. Kemudian ke surat 51, semua boleh tengok mula muka surat 51. Memelihara keluarga daripada kebinasaan. Bagaimana kita nak memelihara keluarga daripada kebinasaan? Menurut Islam, keluarga adalah sebuah institusi yang sangat mulia dan penting. Setiap orang Islam wajib memastikan keselamatan dan kebahagiaan keluarga mereka. Pastikan mereka semua dipelihara daripada segala perkara dan gejala yang menyebabkan kebinasaan, sama ada di dunia dan di akhirat. Yang pertama, memberikan nasihat dan bimbingan supaya semua ahli keluarga sentiasa beriltizam dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memimpin mereka agar tidak melakukan dosa dan maksiat yang boleh menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Okey, pastikan ahli keluarga kita tidak melakukan dosa-dosa dan maksiat.
supaya semua ahli keluarga kita akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, menyuruh mereka menunaikan segala kewajipan agama seperti menunaikan salat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluarga kamu menunaikan salat dan hendaklah banyak bersabar ke atasnya. Yang keempat, memberikan peringatan sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Yang kelima, memastikan mereka sentiasa mengamalkan syariat Islam hingga akhir hayat seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Kemudian yang keenam, mendoakan kebaikan mereka di dunia dan di akhirat sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Okay, itu dia mendoakan kebaikan sama ada di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, pengajaran yang kita boleh dapat, yang kita boleh ambil daripada tajuk ini, pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil, wajib bertakwa dan menjaga diri serta keluarga supaya tidak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin keluarga, masyarakat dan umat mempunyai tanggungjawab dan kewajipan masing-masing terhadap mereka yang di bawah pimpinan. Yang ketiga, api neraka akan bertambah menjulang apabila manusia yang kafir serta berhala-berhala yang mereka sembah dihumban ke dalamnya. Yang keempat, semua jenis berhala tidak layak dijadikan Tuhan atau sekutunya. Yang kelima, semua malaikat yang mengawal dan menguruskan azab api neraka bersifat kasar dan keras serta menjadikan azab neraka lebih bertambah dahsyat dan pedih kepada ahli neraka. Wal'iyyazubillah, semoga kita semua dijauhkan. Wahai isteri-isteri dan anak-anakku, berpeganglah dengan ajaran agama Islam dan peliharalah diri daripada api neraka yang sangat dahsyat. Itu dia pesanan seorang ayah, seorang ketua keluarga kepada keluarganya. Kalau kita lihat dalam gambar tersebut dalam muka surat 52. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.